Kita dulu-dulu. Dulu lain. Dia tak banyak mari benda pelik-pelik. Tak banyak mari benda pelik-pelik. Sekarang ni pula yang bawa pelik-pelik Allah bertempat apa semua ni bukan orang sebarang-sebarang, disandar pula dengan hadis Nabi, disandar pula dengan ayat Al-Quran. Tidak nak letak orang macam mana tu. Sebab ayat Al-Quran ni ayat yang mutasyabihah. Kita kena faham. Dalam Quran ni ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah. Tu standard bunyi belajar gitu tu. Ayat muhkamah, ayat mutasyabihah. Kalau dulu standard lah. Mana kena ngaji fardu kifayah lah. Sekarang tak standard dah. Itu ayat biasa yang kita akan dengari. Orang akan ceramah ayat muhkamah, ayat mutasyabihah. Dan surah Al-Imran yang ke-7 Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Ia Allah yang menurun ke atas kau ya Muhammad akan Al-Quran. Setengah daripada ayat Al-Quran ayat yang muhkamah, ayat yang terang maksud. Qul huwallahu ahad, terang maksud. Wa ilahukum ilahun wahid, terang maksud. Itu muhkamah. Hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabih. Apa yang mutasyabih? Ayat yang memberi kesamaran, kekeliruan ke dalam zihin, otak orang awam. Seperti Allah ni serupa dengan makhluk. Dah fis sama tu malaikat. Jadi Allah bersama dengan malaikat di langit. Alal arsh, atas arah. Jadi malaikat duduk bawah arsh. Ada 4 malaikat dipanggil malaikat hamalatul arsh. Malaikat hamalatul arsh, malaikat yang menanggung arsh. Ada 4 malaikat menanggung arsh. Lepas kiamat 4 tambah 4 lagi, akan ada 8 malaikat yang menanggung arsh. Ini di antara malaikat yang wajib kita imani secara tafsil, selain daripada malaikat 10. Malaikat 10 tu kan, kalau kita duk ngapal semua tu, itu kita wajib imani secara satu-satu malaikat. Jibril, Mikail, malaikat hamalatul arsh. Ni pun kena imani juga ni. Ada 4 malaikat sekarang menanggung arsh. Lepas kiamat jadi 8. Jadi malaikat tu duduk bawah, Allah duduk atas. Gitu. Jadi Allah ni macam malaikat pula jadinya. Jadi timbul kesamaran. Itu balik kepada ilmu akidah molek tu. Akidah ahli sunnahnya macam mana, akidah ahli bid'ahnya macam mana. Pada langit, atas arah, lain-lain dah. Kemudian istiwa alal arsh, fasjadah tadi tu. Summastawa alal arsh, istiwa. Ada yang menterjemahkan dengan apa kata? Bersemayam. Bersemayam. Bersemayam atas arasy. Apa makna bersemayam? Apa makna bersemayam? Duduk. Kalau kata raja bersemayam atas singgasana, makna duduk ke makna menguasai, memerintah? Duduk serta menguasai, memerintah. Jadi raja bersemayam atas singgasana. Raja bersemayam atas singgasana ni sama-sama ke ada masa? Ada masa. Jadi raja ni memerintah pun ada masa juga. Ada kala dia memerintah, ada kala dia jatuh. Lepas tu dia memerintah pula, lepas tu dia jatuh. Dia jadi raja selama dia hidup ni. Jadi dia bersemayam atas singgasana selama dia hidup. Selagi tidak digulingkan lah. Selagi tidak digulingkan. Jadi selagi dia tak mati, selagi dia tidak digulingkan, bukan dia sentiasa bersemayam atas singgasana. Jadi kalau begitu makna bersemayam, bukan makna duduk. Sebab duduk ni, raja duduk atas, raja duduk bawah, raja duduk kapung rakyat. Jadi masa raja duduk kapung rakyat, raja tidak bersemayam atas singgasana.
Bersemayang sebab dia menguasai kerajaan. Kalau letak makna bersemayang menguasai memerintah, tak apa. Kalau bersemayang dengan makna duduk, salah. Kena faham pula situ. Apa makna bersemayang? Bersemayang mana? Menguasai dan memerintah kerajaan. Macam tu. Raja bersemayang atas singgasana dengan makna raja ni lah yang menguasai memerintah. Selagi tidak diganti oleh yang lain. Tidak diguling ke tak kira lah. Kalau bersemayang atas singgasana dengan makna duduk atas dia punya kursi dia. Kursi apa orang kata? Tu kursi tau. Kamu apa? Yelah. Gitulah nama dia ada lah tu. Kalau makna bersemayang qada tu saja, tak boleh kan? Makna bersemayang atas arah ni. Kalau bersemayang atas arah dengan makna Allah menguasai dan memerintah arah, ada apa? Kalau bersemayang atas arah mana Allah duduk, salah. Itu bukan akidah Ahlussunnah. Kena kira pula. Bahasa yang digunakan tu mungkin sesuai pada satu masa, mungkin tidak sesuai pada satu masa yang lain. Sebab bahasa ni sini kadang-kadang berubah. Dulu perkataan ni maksud dia begini. Sekarang perkataan ni maksud dia begini. Ada tengoklah pula. Apa makna bersemayang tu? Tapi kalau bersemayang makna Allah menguasai mengatur arah, itu betul. Bersemayang dengan makna Allah duduk, tu salah. Tapi istiwa alal arsh ni, istiwa ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kitanya ada belas-belas makna. Kena faham pula situ. Ada belas-belas makna. Jalanan Ahlussunnah Jemaah tidak menterjemahkan istiwa atas arah dengan makna duduk. Memang ada makna istiwa, makna duduk. Istiwa ada makna duduk. Contohnya hak dalam ayat menceritakan hak Nabi Nuh alaihissalam tu. Fa izas tawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Fa izas tawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk. Apabila duduk engkau ya Nuh dan mereka bersama engkau ya Nuh 'alal fulki, atas bahtera. Itu betul. Fa izas tawaita anta, le duduk engkau ya Nuh. Itu istiwa mana duduk. Sebab Nabi Nuh kan. Itu istiwa mana duduk. Faqulil hamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Maka kata ilmu ya Nuh, segala puji bagi Allah yang melepaskan kami daripada kaum yang zalim. Fa izas tawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk. Le duduk engkau ya Nuh. Itu mana duduk. Istiwa mana duduk. Adapun dalam sejadah tu summastawa al arsh, istiwa bukan mana duduk. Itu kena balik pula macam mana akidah Ahlussunnah. Ni kena perici fardu ain belaka ni. Sekarang dulu kita tak reti tak apa. Sekarang ni tak boleh. Ni tiap-tiap barang yang tidak sentosa, tidak selamat akidah dan mirasa serta jahil, maka wajib fardu ain kena tahu. Wajib fardu ain kena tahu. Ada ni. Istiwa atas arah ni dalam Quran 7 kali. Bukan sejadah saja. Bukan sejadah saja. 7 kali dalam Quran. Istiwa atas arah 7 kali. Yang kita tahunya sejadah lah. Kita tahunya 7 ayat, 7 tempat dalam surah-surah yang berlainan. Istiwa atas arah. Faham tak ni? Ini sekarang. Contoh tadi lah. Balik anak kata Tuhan duduk atas arah mak. Ni cerita sungguh ni. Tapi mak ni dia lepas fardu ain. Salah mung tu. Dia tu salah. Tapi kata salah je lah pandang mak ni. Nak menjelaskan salah kat mana tak anda. Mana apa tu? Lepas fardu ain, jahil fardu kifayah. Memanglah tak berdosa jahil fardu kifayah. Tapi tak boleh menyelamatkan anak. Bila dia tanya saya kata ginilah. Suruh anak tu baca surah Al-Hadid ayat keempat. Surah Hadid yang keempat, dia nak sama dengan sajadah lah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dibeza dengan sejadah. Sejadah Allahul ladzi. Surah Hadid huwallazi. Surah sejadah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, dan barang yang antara langit dan bumi. Surah Hadid tak ada wa ma bainahuma.
Dia huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tak ada wa ma bainahuma. Ni kadang-kadang kita nak baca hak jenis dia dekat-dekat ni, nak baca kena mikir sikitlah. Takut lagi salah baca. Sejadah Allahul ladzi. Surah Al-Hadid, huwallazi. Huwa kembali pada Allah juga. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ia ya Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 7 hari. Summa stawa 'alal 'arsy. Kerana Allah istiwa atas arasy. Di hujung ayat, di hujung ayat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan ia Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Tengok. Kalau pakai zahir, Allah istiwa atas arah, Allah duduk atas arah. Allah bersama kamu, Allah duduk dengan kamu pula. Dan kamu duduk mana? Kamu duduk bumi, Allah duduk bumi pula. Jadi kalau pakai zahir gitu, ayat tu jadi bertentangan. Tanakut, mustahil, kalamullah bertentangan. Lepas tu macam mana istiwa atas arah, Allah bersama tu maksud dia apa? Jangan salah di huraian cara, jangan salah khalah huraian cara khalah. Tapi itu akidah ahli sunnah. Kita kena jelas tu. Sebab dalam Al-Quran Allah bersama banyak sangatlah ada Qurannya. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al ladzina taqaw, innallaha ma'ana. Dalam Quran banyaklah ma'a ni. Wa annallaha ma'al mu'minin. Apa lagi dalam Quran? Innallaha ma'al muhsinin. Banyak Quran Allah bersama. Bersama beginilah kalau pandai zahir. Dihuraikan bersama dengan makna Allah mengetahui, Allah menolong, Allah memelihara. Itu jangan nak ulama khalah. Itu kena belajar molek lah. Itu kena belajar molek. Ada ni. Ada gulungannya Allah duduk atas arah, duduk atas langit. Ada gulungannya Allah berada di mana-mana. Tu karut belaka tu. Allah berada di mana-mana. Salah. Ini orang tua kena beringat ni. Apa ada orang tua ni kadang-kadang dia nak peringatkan anak dia nak pergi belajar jauh. Nak pergi kerja jauh. Sekarang ni kamu berada jauh daripada dengan mak ayah kamu. Kena jaga diri molek. Allah ada di mana-mana. Kena jetik telinga cakap gitu. Kalau dia cakap gitu. Jetik telinga ke jetik mulut? Tegur. Jangan lok cakap gitu. Nak jangan biarkan. Walaupun kamu duduk jauh daripada pandangan mak ayah, tapi Allah ada di mana-mana. Mana apa Allah ada di mana-mana? Allah banyak ke? Pasti tidak. Lepas tu di mana-mana? Sekali situ, sekali sini, sekali situ, sekali sini. Allah pindah orang dah. Tu karut-marut belaka tu. Maksud orang tua ni bukan gitu. Maksudnya Allah Ta'ala tahu. Tahu je. Duduk jauh-jauh pun, mak ayah nampak pun, Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala tahu. Gitu sudah lah. Tengok Allah ada di mana-mana. Kena beritahu Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala tahu mau buat ke apa. Cakap gitu. Ni Allah ada di mana-mana pula dia cakap dengan anak dia. Salah gitu, dia cakap gitu. Dia tak peganglah Allah pindah randa, tapi cakapan tu salah. Dia tak pegang Allah di mana-mana tu Allah bergerak dia tak pegang gitu. Tapi cakapan tu salah, dia cakap gitu. Maksud dia apa? Allah tengok, Allah tahu. Itu maksud dia betul. Cakap tu salah. Ada ni. Ada orang mengajar pada mu'alaf. Mu'alaf baru masuk Islam dia tukang ceramah akidah. Dia mengajar Allah berada di mana-mana, dalam jambang je tak ada. Sebab jambang busuk, macam tak tahulah. Tu karut-marut belaka tu. Kita pegang Allah tidak bertempat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan bagi segala-gala ni. Alam ni arah ke langit ke bumi ke adalah marbuk pemilikan Allah, pemerintahan Allah, bukan tempat bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuhan bagi segala-galanya. Segala-galanya ni marbuk kepada Allah. Tak kira arah ke langit ke bumi ke,
pemilikan Allah, bukan tempat bagi Allah. Itu akidah kita. Mana akidah kita? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang lebih jelasnya ni ayat lebih jelas. Wa huwa rabbul arsyil azim. Itu lebih jelas. Ya Allah Tuhan bagi arah yang agung. Jadi Allah tahu Tuhan yang memiliki arah, bukan arah tu tempat bagi Allah. Kita faham arah ni kan? Arah yang ada faham pula. Apa Ustaz sebut arah? Bukan pelakon ni. Pergi letak pada pelakon tu pula nanya lah. Arash. Jisim yang nurani. Yang Allah jadikan daripada nur yang meliputi alam. Yang paling besar sekali. Itu arash. Faham tak? Ni. Hak berkait dengan ayat-ayat mutasyabihah. Yang mana pada masa sekarang, kalau kita jahil perkara ni, tak sentosa, tak selamat, akidah kita dibinasa. Maka menuntut akan dia, akan barang ni, fardu, yakni wajib aini. Tiada harus, yakni haram, bagi meninggal akan dia. Dalam syarah pada minhaj, wa illa waqa'ta fil halak. Dan jika engkau meninggal, belajar ilmu tauhid, yang mana kalau jahil kitanya jadi binasa i'tiqad, maka akan jatuh kamu di dalam kebinasaan akidah kalau tak belajar. Ni. Jadi sekarang ni terkadang hak wajib kita belajarnya lebih sedikit nak banding dengan pada masa dahulu, sebab masa dahulu dia tak mari hak karut-karut. Sekarang ni karut-karut banyak dalam FB. Dan hak karut-karut ni pula dikeluarkan oleh mereka yang ada standard mereka, ada kedudukan mereka, orang yang berkelulusan tinggi-tinggi, orang yang cakap pandai-pandai, orang yang banyak diikuti oleh orang muda-muda. Jadi maruk karut-karut seumpama ni, kalau kita tak jahil perkara ni, kita akan jadi binasa. Maka wajib fardhu kita belajar. Itu secara jumlah, secara ilmu, secara kasar. Kalau bab qadar dan qada sama juga. Kalau kita tak reti dalam perkara ni, boleh binasa kita. Wajib fardhu ain kita kena belajar untuk memastikan kita ni selamat daripada akidah yang terpesong. Akidah yang terpesong, akidah bid'ah itulah kamu serta Allah sebesar-besar kebinasaan. Ini hak berkaitan dengan fardu ain tauhid. Maka inilah wabillahi taufik, dan dengan Allah lah taufik. Dan adapun had sakatan yang tertentu fardu, yang fardu ain daripada ilmu sir, itu ilmu tasawuf, mengenal bagi yang mewajibkan akan dia, dan menegah akan dia, mengenal akan sifat-sifat yang wajib kita semar ke dalam hati, dan sifat-sifat yang wajib kita pelihara daripada hati. Contohnya dalam kitab penawar bagi hati, kitab sebelum daripada kitab Minhajul Abidin. Hak habidah kitab penawar hati itu jangan sipang. Kita kena mutalaah. Kita buka dalam kitab penawar hati, hak bicara sebelum kitab Minhajul Abidin ni, sifat-sifat kecelaan ni apa makna, sifat-sifat kepujian ni apa makna. Bukan kata tamat kitab sipang kitab, tidak. Kita kena mutalaah hak dalam kitab penawar bagi hati itu, kena ada di ilmu kita. Sebab kita akan sentiasa digoda, dicuba dengan sifat-sifat kecelaan, riya, ujub, takabur, hasad. Itu kena ulangi hak dalam kitab penawar bagi hati. Kalau kita tak pandai nak mutalaah, tak pandai nak baca, kita kena ulangi belajar kitab penawar bagi hati. Kalau kita boleh telaah sendiri dah, tak payah belajar dah. Kita belajar sekali, kita faham molek, kita baca semua, kita ulang semua. Tapi kalau jenis ada orang tua ni, Ustaz, saya kalau baca-baca tak boleh, Ustaz. Lepas tu macam mana? Saya nak belajar juga kitab tu sampai bila-bila. Habis saya nak belajar, habis saya nak belajar. Tak ada orang penawar hati mesti dia ikut. Mana-mana tempat dia ada kitab penawar hati. Dia belajar dah kan sebelum ni, dia tak pandai nak mutalaah, dia tak pandai nak baca. Dah kita ada tangan kan, kita tengok saja. Ada, kita tengok saja, tulis tarikh dia. Tu pun kalau tulis tarikh. Kadang-kadang tarikh pun tak tulis. Kita ada tangan, boleh pahala pegang kitab, boleh pahala bawa kitab, boleh pahala lah. Tapi dah ilmu macam mana kalau kita tak ada catatan? Maka dia kata ilmu, dia akan ulang belajar. Mana tempat orang ajar kitab penawar hati, dia akan belajar. Dia mutalaah dia gitu. Dengan mengulangi.
Lepas tu pak bila nak ulang hak fardu ainnya? Gitulah orang tua. Diulang sampai ke mati. Tak boleh nak berpindah pada ilmu yang lebih tinggi. Tapi tak apalah, orang tua setakat nak belajar fardu ain. Diulang saja, diulang je. Sebab mutlaqah tak pandai. Dia akan ulang hak fardu ain. Kalau kitab tasawuf, kitab penawar bagi hati, kitab Minhajul Abidin ni, di level dia tinggi sedikitlah daripada kitab penawar bagi hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.